صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya muliakan, InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung lagi pembacaan dua buah kitab akidah. Dan kita mulakan dengan membaca kitab Perisai bagi sekalian mukallaf yang disusun oleh almarhum Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili rahmatullahi alaih. Kita telah sampai pada muka surat 144 dalam kitab Jawi. Rumi 286. Dan kita masuk pada matan yang baru. Saya akan baca, kemudian ayah-ayah, ibu-ibu ikut ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa lam yukallifuhumullahu ta'ala illa ma yutiqun wa la yutiquna illa ma kallafahum wa huwa tafsiru la hawla wa la quwwata illa billah. Naqul la hilata li ahadin wa la tahawula li ahadin wa la harakata li ahadin an ma'siyatillah illa bima'unatillah wala quwwata li ahadin ala iqamati ta'atillah wath-thabati 'alayha illa bitawfiqillah wa kullu syai'in yajri bimasyiatillahi ta'ala
wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi ghalabat masyiatuhu al-masyiati kullaha wa akasat iradatuhu al-iradati kullaha wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha yaf'alu ma yasha' wa huwa ghairu zalimin abada la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Baik, sebelum itu saya terjemahkan secara harfiah dulu teks ini sebelum kita melihat terjemahan keseluruhannya. Jadi kata Imam At-Tahawi di dalam matan At-Tahawiyah ini, walam dan tidak yukallifhumullahu ta'ala, Allah Ta'ala mentaklifkan. Taklif ini dalam bahasa kita beri tanggungjawab. Jadi bila kita dikatakan mukallaf, kita telah diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas perbuatan kita, sama ada baik ataupun buruk. Dan Allah Ta'ala tidak mempertanggungjawabkan ke atas mereka ini, yakni ke atas hamba-Nya, illa melainkan ma yutiqun, apa yang mereka mampu. Dalam arti kata, segala tanggungjawab yang Allah beri kepada hamba-Nya itu dalam batasan kemampuan hamba. Contoh, bila Allah mentaklifkan kita untuk solat sehari 5 kali, itu berada dalam ruang lingkup kemampuan kita. Kalau Allah taklifkan, tanggungjawabkan kita 50 kali sehari semalam seperti umat Nabi Musa, itu di luar kemampuan kita. Kemampuan umat Nabi Musa boleh capai 50 kali sehari, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mampu. Jadi Allah mentaklifkan, mempertanggungjawabkan sesuatu yang kita mampu sahaja. Contoh, puasa bulan Ramadan sebulan mampu. Ya. Ini manusia yang sejahtera imannya, keadaan fizikal dia okey, insya-Allah dia boleh berpuasa daripada subuh sampai maghrib. Tidak memudaratkan dia. Umpamanya keluar zakat 2.5% daripada harta, dalam kemampuan manusia. Adapun seseorang yang nak bayar lebih, itu ialah sedekah. Haji. Seterusnya, apa saja amalan yang Allah Ta'ala pertanggungjawabkan kepada hamba-Nya, semuanya berada dalam tahap kemampuan, dalam batas kemampuan. Yang tak mampu buat itu ialah masalah iman. Ya, masalah iman, bukan masalah kemampuan. Wala yutiquna, dan mereka tidak mampu, yakni hamba tadi, ya, manusia tadi, makhluk tadi, illa melainkan ma kallafahu, apa yang Allah pertanggungjawabkan kepada mereka.
Maksudnya di antara tanggungjawab dan di antara kemampuan itu saling berkait. Bahasa kita, bahasa moden, kolerasi lah, dia ada hubungan. Dalam bahasa kat kita ni artinya apa sahaja yang Allah pertanggungjawabkan itu semuanya berada dalam kemampuan hamba tersebut. Wahwa, dan ia merupakan tafsir la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya. Yakni kita ni tak ada daya, ya. Wala quwwata, dan tak ada kekuatan. Kita ni tak ada kekuatan illa, melainkan billah, dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Naqulu, kami katakan, la hilata, tidak ada helah, li ahadin, kepada seseorang. Yakni seorang tu nak buat helah umpamanya, ya. Wala tahawula, dan tidak ada pergerakan. Tahawul ini artinya tanaqqal, berpindah. Li ahadin, bagi seseorang. Wala harakat, dan tidak ada pergerakan. Li ahadin, bagi seseorang. An ma'siyatillah, daripada melakukan maksiat kepada Allah. Illa, melainkan bima'unatillah, dengan pertolongan Allah. Jadi apa saja perkara yang walaupun perkara tersebut maksiat sekalipun, semua itu berada dalam ma'unah, ya, dalam pertolongan, berada dalam kehendak Allah Ta'ala yang kita telah baca sebelum ini. Ya, baik dan buruk itu hakikatnya daripada Allah. Dan dari segi adabnya, tidak boleh kita sandarkan yang buruk itu kepada Allah. Tak boleh. Dan sebab apa seorang itu disiksa kerana buat maksiat, buat dosa? Kerana kita dah belajar sebelum ini bahawa manusia itu dia ada ikhtiar, dia ada pilihan. Yang dia ada pilihan. Kemudian kata Imam Tahawi lagi, wala quwwata, tidak ada kekuatan, li ahadin, bagi seseorang, ala, ke atas, iqamati, melaksanakan, ta'atillah, ketaatan kepada Allah, wasabati, dan tetap, sabat, konsisten, alaiha, atasnya, yakni atas melakukan ketaatan. Yakni umpamanya seorang tu nak solat 5 waktu, itu iqamah ta'atillah, melaksanakan ketaatan. Wasabati alaiha, nak tetap atasnya, hari-hari sembahyang sehari 5 kali, kan? Illa, melainkan bitaufiqillah, dengan sebab taufik Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kita ni makhluk boleh buat taat? Bukan dengan kehebatan kita, ya, bukan dengan kehendak kita semata-mata, tetapi ia didasari perkara tersebut dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita katakan nak buat taat ini, ada orang yang rumah dia ni depan masjid, depan surau, tapi tak pernah jejak kaki ke masjid, ke surau, kerana tidak ada taufik tadi daripada Allah.
Ada orang yang rumah dia jauh. Bahkan ada orang yang anggota dia tak sempurna. Dia boleh datang ke masjid kerana mereka telah dapat taufik daripada Allah. Jadi ketaatan yang dilakukan dan konsisten tersebut semuanya taufik daripada Allah. Maka bila kita menyedari semua ini ialah taufik daripada Allah, tidak ada ruang untuk kita berbangga diri. Kan? Apa kita nak bangga sangat? Syukur ya, syukur alhamdulillah. Tapi kita nak bangga diri hebat, kita nilah sekian-sekian, tidak ada ruang. Sebab ketaatan yang kita hamba lakukan itu semuanya taufik daripada Allah. Yang kita boleh ialah bersyukur alhamdulillah dengan nikmat Allah tersebut. Wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu, yajri ni mengalir, berlaku, bimasyiatillahi ta'ala, berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Semua yang berlaku di alam semesta ini, sama ada perkara baik ataupun perkara buruk, berlaku dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah. Ya, semua berlaku dengan kehendak Allah. Sama ada baik perkara tersebut ataupun perkara itu buruk, semua berlaku dengan masyiatillah. Boleh ya, dengan kehendak Allah semuanya. Wa ilmihi, dan berlaku juga dengan dalam pengetahuan Allah. Sama ada perkara tersebut baik ataupun buruk, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, semua berlaku itu juga dalam pengetahuan Allah. Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Wa qada'ihi wa qadarihi, dan berlakunya juga berdasarkan qada dan qadar Allah Ta'ala. Ini rukun iman yang salah satu rukun iman kita, iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Artinya apa sahaja yang berlaku dalam alam ini berada dalam qada dan qadar Allah. Apa erti qada dan qadar? Kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang lebih panjang, ada beza pandangan tentang qada dan qadar. Tapi saya sebutkan satu pandangan, iaitu qada ini ialah ketetapan Allah Ta'ala sejak azali. Ya, ketetapan Allah Ta'ala sejak azali. Adapun qadar ialah pelaksanaan. Pelaksanaan semasa. Kita katakan begitulah ya. Pelaksanaan semasa. Contoh, pada qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejak azali lagi, Allah telah ada dalam ilmu Allah. Allah akan mengutuskan Nabi SAW. Nabi akan lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu qada, dah ada, sedia ada. Itu qada. Kemudian bila sampai tarikh tersebut 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lahirlah Nabi SAW ke dunia. Itu ialah qadar. Itu ialah qadar. Sebagaimana kita orang Melayu selalu cakap, nak buat macam mana, dah takdir. Takdir tu qadar lah, dah qadar berlaku pada masa tersebut. Jadi itu satu daripada ta'rifan qada dan qadar. Ada yang kata sebaliknya.
Dulu qadar, kemudian baru qada. Itu tak apalah, kita tinggalkan. Jadi setiap sesuatu yang berlaku dalam alam semesta ini, dia berlaku dengan kehendak Allah, berada dalam pengetahuan Allah, dan mengikut qada dan qadar Allah. Ghalabat masyiatuhu, ghalabat menguasai, menewaskan, masyiatuhu kehendaknya, yakni kehendak Allah Ta'ala, al-masyiati kehendak-kehendak, kullaha seluruhnya. Maksudnya kehendak Allah Ta'ala pasti terlaksana, walaupun umpamanya kehendak makhluk tak nak begitu, seluruh makhluk tak nak begitu. Ya, bila demikian kehendak Allah pasti terlaksana. Boleh ya? Makhluk nakkan macam ni, tapi Allah tak nak macam tu. Allah nakkan seperti ini pula, yang lain. Maka kehendak Allah itu menewaskan, ghalabat menguasai kehendak-kehendak seluruhnya. Kita kata contohlah, mak ni teringin anaknya jadi peguam contoh. Tapi kehendak Allah nak anak ni jadi doktor. Walaupun mak, bapa, adik-beradik dia semua peguam, tiba-tiba seorang jadi doktor. Mak bapa tadi nakkan anaknya jadi peguam, tetapi masyiatullah, kehendak Allah nak dia jadi doktor. Alhamdulillah. Jadi akan terlaksanalah kehendak Allah. Kun fayakun, itu automatik jadi. Wa akasat, dan sebaliknya, iradatuhu kehendaknya, yakni kehendak Allah, al-iradati kehendak-kehendak, kullaha seluruhnya. Begitu juga kehendak Allah akan berlaku, ya. Bukannya kehendak makhluk dia. Apa yang Allah kehendak akan berlaku, walaupun semua makhluk tak nak perkara tersebut berlaku. Semua makhluk, umpamalah kita kata semua pakat kita ni tak nak berlaku kiamat. Itu iradat kita, kehendak kita. Tapi iradat Allah nak berlaku kiamat, maka pasti berlaku kiamat. Wa ghalaba, dan menguasai, ya, memenangkan pemboleh, menewaskan pemboleh, ya. Wa ghalaba qada'uhu, qada' Allah Ta'ala. Qada' tadi yang kita sebut ketetapan kan, sejak azali tadi. Al-hiyala, helah-helah, kullaha seluruhnya. Kita buatlah macam mana pun, tapi dah ada ketetapan Allah tadi sejak azali, maka dia akan berlaku juga. Allah telah tetapkan sejak azali lagi, dia ni meninggal umur 63 tahun. Dia ni orang besar lah, kita kata kaya raya. Jadi dia buat helah kan. Helah ni contohnya dia berubat kan, macam-macam lah dia buat. Panggil doktor-doktor pakar segala yang hebat lah. Dia tetap akan mati 63 tu juga. Sebab apa tadi? Qada' Allah itu mengatasi helah-helah seluruhnya. Bukanlah menafikan kena usaha dah, tapi nak ceritakan dari segi akidahnya, bila Allah dah tetapkan perkara tersebut mesti berlaku.
Tiba-tiba dia berubat tadi baik dia, sembuh dia. Meninggal umur 70 tahun. Jadi sebenarnya 70 tahun itulah qada Allah. Allah dah tulis dah asalnya dia ni umur 63 dulu berubat baik meninggal 70. Yaf'alu, Allah melakukan ma yasha, apa sahaja yang dia kehendaki. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini pemilik alam semesta ini. Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Tapi masyiatullah itu disebutkan wahwa, dan ia ghairu zalimin, dan dia yakni Allah ghairu, tidak zalimin, tidak zalim abadan. Tapi Allah tidak menzalimi selama-lamanya. Allah tidak berlaku zalim. Allah tidak melakukan sebarang kezaliman ke atas hamba-Nya. Walaupun berlaku dengan kehendak Allah. Contoh kita kata, wal'iyadzubillah, sakit ya, apa sakit lah. Itu ialah masyiatullah. Dia nakkan si fulan ataupun si fulanah ini sakit. Adakah Allah zalim terhadap dia? Tidak. Tengok pula apa dia punya lifestyle dia. Dia sakit sebab makan pun tak jaga, bersenam pun tak, kan, segala-galanya tak. Akhirnya dia sakit. Dia sakit tadi dengan kehendak Allah. Tapi Allah zalim ke? Tak. Yang zalim tu diri sendiri. Walakin anfusahum yadhlimun, Allah kata. Tetapi diri mereka sendiri yang menzalimi dirinya. Boleh ya? Jadi umpama kita contohkan orang sakit tadi, bila sakit kita tengok balik, memang salah kita. Kenapa kencing manis? Bukan tiba-tiba lahir kencing manis dah, kan? Lahir-lahir tu elok, comel je kan? Dia dah bila meningkat tu yang jadi lain macam tu. Itu sebab kita, kan? Sebab diri sendiri. Jadi kaedah yang disebut tadi, Allah buat apa yang Allah kehendaki, tapi Allah tak menzalimi hamba dia. Allah bagi dia sakit betul dengan kehendak Allah, tapi bukan Allah zalim. Kerana yang faktor-faktor penyakit tadi dia usahakan oleh orang tersebut sendiri. Boleh ya kau? Kemudian kata Imam Tahawi tadi, la yus'alu, ini iktibas daripada ayat Al-Quran ya. La yus'alu, tidaklah Allah ditanya, amma, terhadap apa yang yaf'alu, yang dia perbuat. Yakni hamba tak boleh tanya kenapa Allah buat demikian dan demikian. Wahum yus'alun, dan mereka, yakni hamba inilah yang akan ditanya. Baik, kita baca terjemahan je. Ta tu artinya terjemah, dan tiada memberati akan mereka itu, yakni hamba tadi, oleh Allah Ta'ala, melainkan barang yang, yakni perkara yang kuasa mereka itu, hamba itu akan dia, yang dia boleh buat. Dan tiada kuasa mereka itu, yakni hamba tersebut, melainkan barang yang memberi kuasa, perkara yang memberi kuasa ia akan mereka itu. Dan ia tafsir bagi tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Berkata kami, yakni kata
Imam At-Tahawi merujuk kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, tiada ada helah. Tiada ada artinya tidak ada lah. Tidak ada helah bagi seseorang. Yang ni nak buat apa? Helah lah ya. Melayu pun helah kan. Alasan. Dan tiada berpindah bagi seseorang. Artinya nak bergerak daripada sini ke sini. Dan tiada gerak bagi seseorang. Kita nak angkat tangan, nak turun tangan umpamanya, daripada maksiat Allah Ta'ala. Yang ni dia nak buat sekalipun maksiat tu, melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ya. Ini kita dah belajar sebelum ni. Baik dan buruk itu hakikatnya daripada Allah. Dan tiada kekuatan bagi seseorang atas mengekalkan taat akan Allah dan tetap, yakni konsisten atasnya, melainkan dengan taufik Allah Ta'ala. Ini yang kita sebutkan tadi. Dan tiap-tiap sesuatu berlaku ia dengan kehendak Allah Ta'ala, dan pengetahuannya. Semuanya berlaku dengan kehendak, masyiatullah. Berlaku dalam pengetahuan Allah tadi ya. Dan qada dan qadarnya semua telah ada, cuma tunggu masa pelaksanaannya. Mengalahkan kehendaknya, yakni kehendak Allah akan segala kehendak semuanya. Yakni kehendak Allah mesti menang, mesti berlaku. Dan menegah oleh kehendaknya akan segala kehendak semua. Yakni kalau Allah tak nak, dia tak akan berlaku. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti berlaku, dan apa yang Allah tak kehendaki takkan berlaku. Dan mengalahkan oleh qada'nya akan segala helah semuanya. Ya, ketetapan Allah mesti berlaku. Yang saya contohkan tadi, contoh orang kaya tadi sakit tadi kan. Dia buatlah macam mana pun. Memperbuat ia, yakni Allah, akan barang yang menghendaki ia akan dia. Allah buat apa yang Allah kehendaki. Dan ia, yakni Allah, tiada zalim selama-lamanya, walaupun sebesar zarrah. Allah tidak menzalimi hamba-Nya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhan kamu tidak menzalimi seseorang. Allah tidak menzalimi sesiapa. Tiada ditanya ia daripada barang yang memperbuat ia, yakni Allah, akan dia. Yani Allah tak boleh ditanya apa yang Allah buat. Dan mereka itu lagi akan ditanya. Tetapi hamba itu akan ditanya apa yang dia perbuat di dunia ini. Wallahu a'lam. Syarahnya nantilah kita sambung insya-Allah. Ada soalan ke? Ya. Ya. Tidak ditolak qada melainkan dengan sebab doa. Jadi perkara ini dibincangkan oleh ulama akidah. Berlaku perbezaan pandangan. Walhasilnya, antara salah satu pandangan tersebut, doa tersebut itu pun telah ada dalam qada Allah. Perkara tersebut telah ada dalam qada Allah. Dalam, kalau istilah kita pada hari ini, blueprint. Dah ada dah.
dah ada dah. Cuma malaikat hanya tahu perkara tersebut kemudian. Sebab malaikat tak tahu perkara ghaib. Contoh kita kata dia ditakdirkan meninggal umur 63 tahun. Jadi malaikat dah dibagi tahu si fulan meninggal 63 tahun. Tiba-tiba bila sampai masa 63 tahun, masa yang ditetapkan, Allah bagi tahu extend lagi 7 tahun. Kan, extend 7 tahun lagi. 70 kata. Jadi ilmu malaikat lah yang ketika itu baru tahu dia 70 tahun. Tapi dalam ilmu Allah Ta'ala, dalam catatan Luh Mahfuz, dalam qada Allah, memang dah tulis dah 63 tahun dia ni meninggal dunia sepatutnya, tapi dia ni banyak berdoa minta panjang umur, dia banyak menyambung silaturahim, jadi dia nanti dapat extend tambah 7 tahun lagi, 70 baru meninggal. Jadi itu semua dah ada. Jadi dia tidaklah menolak secara inilah ya. Tapi artinya dia memang hakikatnya telah ada dalam qada Allah Ta'ala. Itu satu pandangan. Kemudian ada beberapa pandangan lagi lah dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Yang dikatakan tak boleh tersebut ialah apabila seseorang itu menyalahkan takdir. Kerana penyesalan itu ada pada manusia yang biasa. Kesedihan ada, ya. Kekecewaan. Yang dilarang itu ialah hingga tahap dia menyalahkan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Kerana Nabi kata lau futiha, kerana perkataan lau itu membuka itu tipu daya syaitan, ya. Kerana perkataan lau itu, kalau itu membuka tipu daya syaitan. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan iaitu kalau itu yang disebut pada perkara-perkara syar'iyah, perkara-perkara syarak, dalam erti kata dia menyalahkan takdir. Namun dalam perkara keduniaan yang tak menyalahkan takdir, itu tak mengapa. Ya, lau, contoh kita kata dalam undang-undang kita ada sekiranya. Sekiranya pemandu itu melanggar lampu merah, maka dia dikenakan denda RM300. Dia pun langgar lampu merah, polis tahan, kena 300. Lepas tu dia pun pergi balai polis, dia kata ini buka pintu syaitan, dia kata. So ada kalau kan, kalau langgar lampu merah kena 300. Jadi kalau itu merujuk kepada syar'iyah, benda-benda syarak yang disalahkan takdir. Adapun dalam urusan keduniaan, dia yang tak berkait dengan menyalahkan takdir, itu perkara yang dibenar. Baik, insya-Allah kita sambung sikit kitab yang kedua, iaitu kitab Matan Jauharatut Tauhid oleh syarahnya, matannya oleh Imam Al-Laqani, Ibrahim Al-Laqani rahmatullahi alaih, dengan syarah oleh seorang ulama di tanah Melayu ini. Kita sampai pada muka surat ke-36 pada baris yang ke-11. Cumanya pada perkara ini dia banyak bincangkan tentang tata bahasa. Jadi saya rasa kita tinggalkan
dia bincang tentang mustasna bihi, mustasna minhu. Ini dari segi tata bahasa, yang mana kita masih lagi dalam perbahasan berkenaan dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi perbahasan-perbahasan detail ini di dalam kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab akidah yang panjang-panjang. Jadi kita kita terus masuk yang di bawah sedikit, baris yang keempat daripada bawah. Yang lain itu semua tentang nahwu lah. Baris yang keempat dari bawah. Qala al-musannif, muka surat 36. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan adapun yang diisbatkan, yakni yang ditetapkan daripada kalimah yang musyarrafah, kalimah yang mulia. Apa dia kalimah yang mulia ini? Iaitu perkataan la ilaha illallah. Itu fardun, yang esa. Kalau fardun ni kita terjemah bahasa kita, individu lah, ya. Tunggal, yang esa. Yang ini bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, artinya kita mengisbatkan, kita menetapkan bahawasanya Tuhan yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu esa, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, zat Allah itu maha esa, maha tunggal. Tidak ada yang sama dengan zat Allah. Adapun kita ni zat kita sama. Saya, tuan-tuan, puan-puan, daripada zat yang sama. Terjadi kita daripada ada darah, ada daging, ya. Ada tulang belulang, sel-sel, baru jadi kita. Jadi dia tak berbeza. Walaupun rupa berbeza, saiz berbeza, tetapi unsur kejadian tadi zatnya sama saja. Kalau kata binatang, harimau, sama aja. Ya. Kalau kata monyet, sama kejadian dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni, zat Allah Taala ni esa, tunggal. Tak ada satu pun yang sama macam Allah. Seperti sifat uluhiyah, seperti sifat ketuhanan Allah, yang kita nafikan ia, berdiri bagi sifat lain daripada Allah Ta'ala. Seperti sifat uluhiyah, sifat ketuhanan Allah, yang kita nafikan ia, yakni kita nafikan dengan sifat ketuhanan Allah itu berdiri. Berdiri di sini artinya ada lah, ya. Berdiri artinya ada bagi sifat lain daripada Allah Ta'ala. Yang mana kita telah baca sebelum ni beberapa sifat Allah Ta'ala, yang sifat Allah Ta'ala ini tak sama dengan sifat makhluk dia, walaupun namanya sama. Allah maha mendengar, kita pun mendengar, tapi tak sama. Allah maha melihat, kita melihat, tapi tak sama. Allah maha hidup, kita pun hidup, tak sama. Allah maha berkuasa, kita pun ada kuasa, tak sama. Allah maha berkehendak, kita pun ada kehendak, tak sama. Tak sama dengan sifat Allah. Seperti yang telah tersebut, yakni seperti yang telah disebut sebelum ini, sifat wujud. Wujud Allah tak sama dengan wujud makhluk, ya. Allah bersifat qidam, yakni tak ada permulaan. Kita ada sifat permulaan. Allah bersifat baqa, tak ada kesudahan, kita ada kesudahan. Allah bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bercanggah, tak sama dengan makhluk. Kita ni sama, kan, sama dengan makhluk yang lain.
Allah bersifat qiyamuhu binafsih. Allah qiyamuhu binafsih, yang Allah tak berhajat kepada yang lain. Ya, kita manusia berhajat, tambah-tambah sekarang lebih berhajat kepada orang lain, manusia. Jadi kita ni tak sama dengan Tuhan, tak sama dengan Allah. Wahdaniyah tadi esa kan, tak sama dengan Allah. Itu yang dikata seperti yang telah tersebut. Wallahu a'lam. Dan jikalau telah mengenal engkau, yang kata pengarang, kalau kamu ni dah kenal Allah daripada makna uluhiyah, daripada makna ketuhanan Allah, yang 4 perkara itu, dia akan sebutlah 4 perkara selepas ini. Maka mengenal engkau akan kenal Allah, bahawa maksud kalimah yang, kalimah yang musyarrafah itu, kalimah yang mulia itu, iaitu kalimah la ilaha illallah itu, 4 perkara. Ada 4 makna, ada 4 kefahaman yang boleh kita ambil daripada kalimah la ilaha illallah. Apa dia yang kita boleh faham daripada kalimah itu? Yang pertama, yang tiada kaya sebenarnya. Pertama, yang tiada kaya sebenarnya. Yang ni kaya di sini artinya tiada memerlukan kepada yang lain. Bila kita ghani, sifat istighna disebut. Yang tiada kaya artinya yang tidak memerlukan kepada yang lain. Allah ni tak perlukan kepada yang lain. Allah tak perlukan kepada arash, tak berhajat kepada arash. Allah tak berhajat kepada malaikat. Allah tak berhajat kepada sokongan dan seumpamanya. Allah tak perlu semua tu. Kalau ditakdirkan seluruh makhluk berbakat untuk menderhakai Allah, untuk boikot Allah, maka Allah tetap terkaya. Allah tetap Allah. Pakatlah semua makhluk daripada manusia dan jin, daripada yang mula dicipta sampai yang terakhir cipta, mogok semua, tak nak sembah Allah, tak nak sembahyang, tak nak apa, buat maksiat semuanya. Adakah Allah terkesan? Tak. Allah tetap Allah. Kalau ditakdirkan alam semesta ni tak ada, apa pun tak ada, tak ada makhluk pun, Allah tetap Allah. Selalu orang tanya kan, orang timbul soalan, yalah Tuhan ni dia jadi Tuhan sebab ada makhluk dia, ada hamba dia jadi Tuhan lah. Kan macam kita, sebab apa dia naik jadi ni? Sebab ada orang bawah dia, dia naik ke atas. Tapi Allah bukan macam makhluk, naik ke atas sebab ada orang sokong dia, baru dia naik ke atas. Allah tak. Anda kata tak ada makhluk pun, Allah tetap Allah. Sebab Allah ini sifatnya tadi istighna, terkaya, yakni tidak memerlukan kepada makhluk dia, tidak berhajat kepada makhluk dia, walau sedikit pun, tak ada hajat langsung. Yang kedua, yakni daripada kalimah la ilaha illallah ni, apa yang kita boleh faham? Tiada yang diharap sebenarnya, hanya Allah Ta'ala yang kaya, yang diharap sebenarnya. Yakni makhluk ini kita tak boleh letakkan pengharapan pada dia, kerana dia pun tak kaya. Ya, kayanya ialah kaya nisbi sahaja.
Allah sebut ya ayuhan antumul fuqara ila sana. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu semua ini fakir kepada Allah. Kamu semua ini fakir kepada Allah. Dan Allah itulah yang maha kaya. Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Jadi pengharapan itu, bila kalimah la ilaha illallah itu, hamba tersebut meletakkan pengharapan dia kepada Allah yang maha kaya. Yang ketiga, tiada yang mempunyai ibadah. Tiada yang mempunyai ibadat, yakni penyembahan sebenarnya, yakni tidak ada dalam alam semesta ni yang layak disembah, yang layak diibadati dengan sebenar-benarnya, hanya Allah Ta'ala yang layak, yang mempunyai ibadat yang sebenarnya. Yang lain tak layak disembah, kerana yang lain pun bersifat lemah, yang lain pun tak kaya macam Allah. Jadi yang layak hanyalah Allah. Dan yang keempat, tiada yang wajib adanya. Hanya Allah Ta'ala yang wajib adanya. Hanya dalam istilahnya disebut Allah ini wajibul wujud, wajib ada. Adapun kita ni makhluk disebut jaizul wujud, harus ada. Ni dah ada lah, tapi bukan wajib kita mesti ada. Tak, kita disebut jaizul wujud. Jadi daripada kalimah la ilaha illallah itu, yang keempatnya tadi, kita memahami bahawasanya Allah itu mesti ada, wajibul wujud. Dan adapun, itu dan ya, jatuh dal alif ya, dan adapun sifat yang masuk dalam istighna, dalam iftikar itu, dan adapun sifat yang masuk dalam istighna, ini dibincangkan dalam sebahagian kitab akidah ya, tentang sifat 20 ataupun yang lebihnya itu dibahagikan kepada istighna dan iftikar. Sebahagian ulama akidah bahagikan sifat 20 itu kepada 4 kategori: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, kan? Ada yang bahagikan kepada istighna dengan iftikar. 20 sifat tadi. Istighna artinya Allah ini terkaya daripada makhluknya. Istighna artinya Allah ini tak memerlukan makhluknya. Adapun iftikar sebaliknya, itu makhluk memerlukan Allah. Istighna itu terkaya, Allah tak perlu kepada makhluk. Dan iftikar artinya daripada fakrun, makhluk ini perlu kepada Allah. Dan adapun sifat yang masuk dalam istighna dan iftikar itu, maka iaitu ikhtilaf, berbeza pandangan ulama radhiyallahu anhu. Sifat 20 tu bila nak bagi kepada istighna dan iftikar tu tak sepakat lah. Kan ada yang kata sifat ni masuk belah istighna, ada ulama kata tak, dia masuk belah iftikar. Jadi itu ialah pandangan, itu ialah hujah akademik sajalah ya, ilmiah. Itu tak ada masalah lah, tak ada isu. Cuma ulama beza pandangan. Kata Imam Sanusi, kita baca sikit lagi lah ya. Kata Imam Sanusi radhiyallahu anhu. Imam Sanusi ini ialah
pengarang matan akidah yang masyhur yang dipelajari di Nusantara ini, bahkan di negara-negara Arab yang mengikut aliran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, matannya yang terkenal iaitu Ummul Barahin. Dalam Jawi kita, kitab Ummul Barahin ini disyarahkan dalam kitab Aqidatun Najin. Jadi Aqidatun Najin itu ialah syarahan kepada Ummul Barahin. Ummul Barahin ini ditulis oleh Imam As-Sanusi. Kata Imam Sanusi radhiyallahu anhu, maka sifat yang masuk dalam istighna itu 11 sifat. Jadi 20 sifat tadi nak bahagikan ikut istighna dan iftikar. Ini pembahagian je dari segi akademik. Dan inilah pandangan masing-masing. Jadi pandangan ni kata kita bahagikan 20 sifat ni kepada istighna dan iftikar. Sifat istighna, sifat iftikar. Jadi Imam Sanusi pun bagi pandangan daripada 20 sifat tu, istighna ni ada 11 sifat daripada 20 tu. Dan 3 jaiz, harus. Dan iaitu wujud qadim, wujud, iaitu 3 sifat jaiz itu wujud. Qadim tu artinya qidam. Wujud tu artinya sedia ada lah, wujud lah. Qadim tu, qidam artinya la bidayatalah, iaitu Allah itu tidak ada permulaan. Kemudian baqa. Baqa artinya la nihayatalah, Allah itu tidak ada pengakhiran. Allah ni tak ada mula, qadim ataupun qidam. Kemudian Allah tak ada kesudahan, namanya baqa. Kemudian sifat yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan baharu. Kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Berdiri sendiri ini artinya tak perlu kepada yang lain, ya. Dan sama', yang keenamnya sama'. Ketujuh, sama' mendengar, ya. Ketujuh, basar melihat. Yang ke-8, kalam berkata-kata. Kemudian sami', yang ke-9 sami'. Sami' ni apa pula? Kaunuhu sami'an. Itu sifat maknawiyah, kan? Kaunuhu sami'an. Satu sama', itu sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyahnya kaunuhu sami'an, hal keadaannya mendengar. Kemudian itu dibincangkan dalam banyak kitab akidah, apa beza dia. Kan kalau kita baca dulu, ya. Yang ke-10-nya basir. Tadi dah ada basar, ni basir pula, ya. Kaunuhu basiran. Mutakallim, tadi dah ada kalam. Yang ke-11-nya kaunuhu mutakalliman. Jadi semuanya ada 11 yang disebut tadi, kan. Imam Sanusi kata istighna itu ada 11. Dia dalam sifat 20 ni, bila ulama Asy'ariyah kata 20 sifat yang wajib dipelajari, bukan maksud sifat Allah tu 20. Tapi 20 tu ialah intipati. 20 tu ialah kesimpulan untuk memudahkan orang ramai belajar sifat tadi. Sifat Allah ni dipanggil sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Artinya segala sifat sempurna itu milik Allah Ta'ala. Jadi kemudian beza pula pandangan ulama Asy'ariyah, ya. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata yang wajib belajar 13 sahaja.
Imam Abu Hasan Asy'ari kata yang wajib belajar 13 saja. Yang sifat ma'nawiyah kaunuhu tu tak payah. Tak payah belajar. Tak wajib belajar. Cuma berimanlah, percaya, tapi tak wajib belajar. Kemudian datang ulama yang kemudian sedikit, iaitu Imam Al-Haramain, yang ini Imam Al-Juwaini, guru kepada Imam Al-Ghazali. Begitu juga Al-Qadi Al-Baqilani. Mereka hitung 20 sifat. Kaunuhu tu pun kena belajar juga. Tak banyak pun, tambah 7, kan? Tak jadi masalah pun. Kita orang belajar ilmu dunia 10 tahun tak ada masalah, kan? 13 nak jadi 20 pun takkan masalah, kan? Jadi kata tambah 7 lagi kita belajar 20 sifat. Jadi inilah yang istiqrarnya, yang tetapnya. Begitu juga pandangan Imam Sanusi, yang kita sebut nama ni. Imam Sanusi kata mutaakhirin ulama Asy'ariyah kata belajar 20 sifat. Tak banyak. Ya, kalau kita mengaji satu sehari pun 20 hari habis dah, khatam dah. Kan? Baik. Jadi dia kata tadi 11 dah habis masa, kita sampai bawah sikitlah. Dan jaiz yang masuk, jaiz tu harus, ya, yang masuk dalam istighna itu harus bagi Allah Ta'ala menjadikan segala yang mungkin. Nanti kita sambunglah insyaAllah, panjang lagi. InsyaAllah kita ulang balik kata Imam Sanusi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.